Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi. Kali ini saya akan bawakan tajuk graf fungsi trigonometri khas untuk membincangkan graf cosinus. Okey. Jadi graf fungsi trigo ini sekiranya graf cos, yang pertama apabila menjawab soalan berkaitan dengan graf cos, kita kena tahu graf cos yang basic, yang asas graf cos, iaitu saya lukiskan di sini yang asas untuk contohnya di sini ialah sekiranya graf y sama dengan cos theta. Okey, graf y sama dengan cos theta. Jadi grafnya ialah graf cos mesti bermula dari atas. Okey, turun ke bawah dan naik semula ke atas. Okey, itu graf cos yang asas, yang mana atasnya dekat sini ialah 1 dan bawahnya di sini ialah negatif 1. Dan hujungnya sini ialah 2 pi dan tengah-tengahnya sini bahagi 2, ini ialah pi. Okey. Itu graf yang asas. Kemudian saya tunjukkan bagaimana kalau diminta anda melukiskan graf-graf cos yang lain. Yang pertama ialah sekiranya diminta melukiskan graf y sama dengan negatif cos theta. Okey. Jadi saya buatkan paksinya. Okey, sekiranya graf kita ada negatif. Negatif ni maksudnya songsangan daripada graf yang mula-mula kita lukis. Okey, songsangannya. Jadi kalau ada negatif, kalau grafnya yang asal begini, kalau graf yang ada negatif kita lukis secara terbalik, menyongsang daripada pertama itu. Jadi kalau itu kita mulakan dari bawah, naik ke atas. Okey, turun ke bawah semula. Okey, yang atas ini masih 1 dan masih negatif 1. Ini sekiranya ada negatif. Okey, kemudian graf yang ketiga. Graf yang kedua. Okey, graf yang kedua ialah sekiranya diminta lukiskan graf y sama dengan modulus cos theta. Okey, bila ada graf modulus, okey, rujuk pada graf yang asal sebab dia graf cos theta, Jadi ini grafnya. Cumanya bila ada tanda modulus, yang bahagian negatif ini akan dilukis ke atas. Okey. Cara melukisnya ialah ini turun ke bawah. Okey. Sepatutnya ada di sini tetapi dia dipositifkan kerana ada modulus, maka kita naikkan dia ke atas. Kemudian satu lagi yang di hujung ini. Jadi kita buat lengkoknya begitu. Okey, jadi di sini masih lagi 1. Sini kosong. Okey, dan di bawah ni negatif 1 tapi tak ada graf, tak payah tulis pun tak apa. Jadi ini theta, merujuk kepada ini theta, ini theta. Jadi untuk ni tadi ialah yang hujung ini masih 2 pi, yang di tengah masih pi. Ini yang di hujungnya ialah 2 pi, tengah sini ialah pi. Okey, graf yang ketiga ialah contoh yang ketiga ialah graf y sama dengan, katalah dekat sini 2 cos theta. Okey, jadi saya buatkan paksinya. Jadi ini sama cos theta, ni cos theta, cuma ada tambahan 2 saja. Jadi di sini ialah bezanya kalau tak ada apa-apa di depan maksudnya 1. Jadi bila sini 1, ini 1, negatif 1. Bila sini ada 2 bermaksud maksimum dan minimumnya dekat sini ialah 2 dan negatif 2. Jadi saya lukiskan grafnya. Grafnya masih sama. Okey, turun ke bawah, naik ke atas macam ni. Cumanya di sini maksimumnya ialah 2 dan minimumnya ialah negatif 2. Okey, kemudian hujung sini ialah 2 pi
dan tengah-tengah ialah pi. Okey. Jadi sebenarnya boleh je kita isikan semua dekat sini. Kalau sini pi dengan kosong dekat sini, tengah-tengah sini ialah pi per 2. Dan antara sini dengan sini ialah pi tambah dengan setengah pi. Jadi bermaksud sini ialah 3 per 2 pi. Okey, jadi saya cuma isikan 2 pi dengan pi sahaja. Jadi ini theta. Jadi inilah graf y sama dengan 2 cos theta. Perubahannya ialah pada jika ada 2 dekat sini akan berubah maksimum dan minimumnya. Okey, kita pergi kepada graf yang keempat. Graf yang keempat ialah sekiranya grafnya y sama dengan 2 tambah cos theta. Okey, ada tambah. Tintin darab. Okey, ini ada tambah 2 tambah cos theta. Okey, bagaimana pula kita nak buatkan grafnya? Okey, saya buatkan dekat sini. Ini grafnya yang asal. Okey, kemudian graf cos theta kita lukiskan yang asal juga. Okey, dari atas turun ke bawah, naik ke atas. Okey, ni kita tengok depan cos ini. Kalau 2 negatif 2 di depan cos. Kalau di depan ini tak ada apa-apa bermaksud 1. Jadi kalau itu 1 sini, di bawah sini ialah negatif 1. Okey, sini masih lagi 2 pi dan pi. Okey, cumanya bila ada tambah 2. Ada awalannya dekat sini tambah 2. Tambah 2 dekat sini akan merubah paksi y. Okey, ni paksi y, ni theta. Jadi di sini ialah tambah 2 bermaksud paksi y nya dekat sini kita tambahkan 2. Ini asalnya kosong. Asalnya kosong. So kita tambah 2. Negatif 1 ini pun kita tambah 2. Jadi sekarang yang di atas ini dah jadi 3. Yang tengah sini dah jadi 2. Dan yang di sini tambah 2 tolak 1 ialah 1. 2 tolak 1 ialah 1. Okey, sekarang kita kena fikirkan di mana kita nak letakkan paksi X, paksi theta ni. Paksi sini. Okey, dia tak mungkin letak di sini lagi. Paksi X ini dia mesti terletak pada kosong. Sini kosong. Okey, kosong. Paksi X ini mesti pada kosong. Jadi ni sekarang ni dah jadi 1, dah jadi 2, dah jadi 3. Jadi paksi kosong ialah berada di bawah lagi. Di bawah daripada 1. Jika katalah kat sini. Ini ialah kosong. Jadi saya kena buat satu garis macam ni untuk theta. Jadi bila jumpa graf macam ni, ini secara basicnya, kemudian kita tukarkan semula, buatkan grafnya yang baru. Okey, jangan biarkan jawapan kita macam ni. Jadi buatkan graf yang baru, iaitu lukiskan semula lengkok ini. Lukiskan. Okey, turun ke bawah, naik ke atas macam tu. Tetapi paksi X-nya berada di bawah. Okey, di bawah. Okey, di sini. Okey, inilah theta. Di sinilah kosong. Yang betul-betul lurus dengan sini ialah 1. 1 ikut ni tadi. Yang atas sikit ni 2. Yang maksimumnya ni 3. Ini 3. Okey. Kemudian kita unjurkan ini ke bawah untuk tentukan pi-nya. Sini 2 pi, sini pi. Jadi ini turun ke bawah. Sini ialah 2 pi. Dan tengah-tengah sini, tengah-tengah ini ialah pi. Okey, jadi ini ialah untuk graf y sama dengan 2 tambah cos theta. Okey, dia dah ternaik ke atas. Okey. Kemudian graf yang ini dah keempat, jadi yang kelima. Graf yang kelima ialah, okey, katalah saya nak lukiskan graf y sama dengan cos 2 theta. Okey. Graf basicnya kena ingat sebab sini tak ada tanda modulus. Cuma tambahan dekat sini ni theta ni jadi 2 theta. Jadi kita buat paksi. Kemudian kita lukis paksi X-nya. Kemudian kita buatkan graf ini.
Okey, ini turun ke bawah, naik ke atas. Ini dipanggil Y sama dengan cos theta. Dan bila mana ada cos 2 theta, kita tambah satu lagi. Okey, jadi di sini tadi, sekejap ya, saya tulis ni dulu. Sini ialah pi, sini ialah 2 pi. Jadi bila mana kita ada lagi 2 theta dekat sini, bermaksud kita tambah satu lagi kitaran untuk cos. Jadi daripada sini saya sambung satu lagi kitaran, turun ke bawah, naik ke atas. Okey, bila sini pi, ini 2 pi, di tengah-tengah sini ialah 3 pi dan di hujung sini ialah 4 pi. Ini ialah theta. Okey, kemudian grafnya dekat sini. Okey, kena ingat bila sini ada 2, darab 2. Di sini paksi theta dekat sini kita bahagi 2. Jadi ini kena tulis dia sebagai per 2. Per 2, per 2. Semua sekali bagi 2. Jadi ini, jadilah dia ini pi per 2, ini pi, ini 3 per 2 pi dan ini ialah, ini potong dengan ni, jadi yang hujung sini ialah 2 pi. Okey. Jadi ini maksimum minimumnya ialah bergantung kepada di hadapan, di bahagian hadapan. Kalau tak ada apa-apa bermaksud 1, negatif 1. Kalau dekat depannya ni 5, sini 5, negatif 5. Okey. Jadi bergantunglah kepada soalan. Kadang-kadang soalan dia nak cuma titanya ialah dari 0 sehingga pi. Jadi dia nak graf itu daripada sini sampai pi saja. Okey. Yang saya lukis ini, semua sekali ini ialah daripada 0 ke 2 pi. Jadi kalau sampai ke pi saja, maksudnya yang bahagian belakang ini kita padamkanlah, potonglah atau kita buat yang baru, satu kitaran saja. Okey. Seterusnya ialah graf yang kelima, graf yang ke-6. Graf yang ke-6 ialah sekiranya ada Y sama dengan cos. Okey, cos 3 per 2 theta. Cos 3 per 2 theta. Okey, jadi di sini graf yang kita lukis ialah, okey, buat macam ni juga sama. Cumanya dekat sini 3 per 2, 3 per 2 bermaksud 1.5, 1/2. Ini kalau 2 kitaran, 1 kitaran, 2 kitaran. Jadi kalau 3 per 2 ialah 1.5 kitaran. Jadi saya lukis yang pertama dulu. Ini kitaran yang pertama. Okey, naik ke atas. Ini 1 kitaran. Kemudian ada setengah lagi sebab dia 1/2. 1/2. Jadi setengah kitaran kita buat sampai sini je lah. Okey, sambung setengah lagi. Okey, saya sambung setengah lagi daripada sini. Pusing. Sampai situ saja. Jadi yang ini sama. Pi. Ini 2 pi. Ini 3 pi. Patutnya ada di hujung sini ialah 4 pi. Okay? Sebab dia 1/2 kitaran saja, jadi sampai sini saja. Sampai 3 pi. Okay, kemudian kita tengok tadi, kalau sini darab 2, sini bahagi 2. Jadi kalau sini darab 3 per 2, okay, di sini untuk titanya, untuk titanya kita, kalau darab 2, sini bahagi 2. Kalau darab 3 per 2, sini bahagi 3 per 2. Bahagi 3 per 2 adalah sama maksudnya dengan darab 2 per 3. Jadi di sini saya tulis darab 2 per 3. Darab 2 per 3. Darab 2 per 3. Okey, jadi kita potong apa yang tinggal sini. Ini potong dengan ni sebab 3 dengan 3. Jadi di sini dapat 2 per 3 pi. Yang di sini dapat 4. Ini menjadi 4 pi per 3. Yang di hujung sini ialah 2 pi. Okey. Jadi inilah dia basicnya kalau melakarkan graf fungsi. Graf untuk cosinus. Okey. Perubahan yang lain itu mungkin sahaja dia akan letak dekat sini tanda modulus. Kalau ada tanda modulus di sini, bermaksud yang negatif ini akan naik ke atas. Yang lengkok ke bawah ini naik ke atas.
Okey, kalau misalnya ada tanda negatif pula di depan, ada tanda negatif bermaksud songsang, terbalik daripada yang asal. Kalau yang asal macam ni, terbalikkan. Jadi kalau sini ada negatif, kita bermula daripada bawah. Bawah naik ke atas. Menyongsang daripada apa yang kita lukis tadilah. Okey, kemudian bila ada tambah 2 dekat belakang, tambah 2 di hadapan ini ataupun di belakang, bermaksud akan merubah dia punya paksi Y-nya dekat sini. Kita perlu tambahkan 2, tambah 2, tambah 2. Dan bila berubah paksi Y, paksi X-nya turut berubah. Jadi kita akan lukis yang baru untuk paksi X dia. Okay, kalau sini 1, sini tadi jadi 2, 2 sini. Asalnya paksi X di sini. Sekarang paksi X ni dah turun ke bawah. 3, 2, 1, paksi kosong ialah di bawah. Di bawah sini. Okay, dan satu lagi ialah bila ada pemalar di depan sini, perkali depan sini, ini akan merubah maksimum dan minimum untuk paksi Y. Okey, jadi saya harap dah jelas di situ. Termasuklah satu lagi yang akhir ini, kalau 2 tita bermaksud 2 kali kitaran, kalau 3 tita bermaksud 3 kali kitaran. Okey, dan tolong tengok tita yang ada di syarat yang diberi. Kalau 0 sampai 2 pi, kita lukis semua sekali. Kalau 0 sampai pi saja, kita lukis sampai pi saja. Ini saja yang perlu dilukis. Bergantung kepada syaratnya. Okey, itu saja penjelasan dari saya berkaitan dengan graf fungsi trigonometri yang berkaitan dengan graf cos. Okey, saya harap anda semua dah pun jelas dan faham. Sehingga jumpa di video yang akan datang.